Baiklah, selamat pagi. Kita bersama lagi dalam Ruang Bicara. Jadi anda jangan terkejut, mungkin awal sebenarnya kita siarkan Ruang Bicara, iaitu pada pukul 3 petang hari ini. Dan ini ialah untuk membincangkan satu topik yang menjadi perbincangan rakyat Malaysia ketika ini, iaitu tentang Belanjawan 2021. Jadi topik kita hari ini di Ruang Bicara ialah Belanjawan 2021, apa seterusnya. Dan kita ada 3 tetamu sebenarnya yang akan memberikan pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. 2 berada bersama saya di studio, dan insyaAllah kita juga akan menghubungi seorang lagi tetamu melalui kemudahan Skype. Baiklah, yang menemani saya di studio di sebelah kiri saya ini, kita ingin mengucapkan selamat datang semula kepada Puan Farah Rosli yang merupakan Presiden Institut Percukaian Bertauliah Malaysia ataupun CTIM. Jadi Puan, apa khabar? Baik, terima kasih. Sudah setahun bah kita setahun, tak bersama. Kan? Ya, dulu kita bercakap tentang bajet 2020 sebenarnya. Sudah kan? 2021 sekarang. Aduh, dah setahun. Jadi terima kasih banyak-banyak Farah kerana sudi bersama kami. Dan kita juga ingin mengucapkan selamat datang semula kepada saudara Jo Fitri Johar yang merupakan Presiden Majlis Belia Malaysia ataupun MBM. Jadi Jo, ini merupakan satu topik yang saya kira menarik sebenarnya untuk kita sembang-sembang. Dekat dengan hati generasi muda. Betul. Dan seorang lagi tetamu yang akan kita hubungi melalui kemudahan Skype nanti ialah yang berbahagia Profesor Madya, Dr. Abdul Rahim Abdul Samad yang merupakan pensyarah Sekolah Perniagaan dan Ekonomi di UPM. Baik, ini sesuatu yang menarik lah, macam kita katakan. Kita menunggu sebenarnya dengan debaran Belanjawan 2021 Farah, dan akhirnya ia telah pun dibentangkan di Dewan Rakyat pada hari semalam. Tetapi sesuatu yang menarik jugalah secara keseluruhannya, pelbagai pandangan dan juga pendapat yang dilontarkan baik di media elektronik maupun media cetak dan media sosial, apatah lagi macam-macam pandangan dan juga pendapat. Tetapi pandangan peribadi Puan Farah sendirilah tentang Belanjawan 2021 ini, apakah ia memenuhi expectation rakyat itu secara keseluruhannya? Terima kasih Cik Syarkawi. Soalan pertama, soalan mencabar, apakah yang ada dalam hati saya kan berkenaan dengan bajet 2021 ni. Pada pendapat saya, bajet 2021 kalau kita lihat merangkumi kesejahteraan rakyat, menyokong perniagaan dan juga mengukuhkan ekonomi. Dan bajet pada tahun ini memang bajet yang agak sukar sekali kerana kita berdepan dengan krisis ekonomi, krisis kesihatan dan juga orang kata mungkin krisis politik juga kan. Betul. Jadi penyimbangan tu penting dan bila lihat kita semua tunggu bajet 2021, selepas keluar bajet 2021 kita lihat kita cuba mengeimbangi seluruh aspek-aspek ini, aspek-aspek yang penting ni. Jadi kita dalam fasa, orang kata fasa recovery, fasa pemilihan kan, tetapi apa orang kata cabaran COVID itu masih ada lagi. Selagi tidak ada vaksin, selagi itulah kan kita akan masih dalam keadaan orang kata stop start dalam menghidupkan kembali ekonomi. Dan seperti yang kita lihat juga, bajet 2021 ini adalah bersandarkan kepada 4 pakej rangsangan yang telah diumumkan dulu. Sebanyak 305 bilion telah dimasukkan dalam pakej rangsangan, dan kita lihat bajet ini menyambungkan terus lagi 4 pakej rangsangan yang telah diumumkan sejak bulan Februari tahun ini. Teruskan lagi dan ditambah lagi ekstra orang kata penambahan untuk bajet 2021. Tapi apa yang saya tertarik untuk lihat adalah bagaimana pelaksanaan bajet itu. Selalunya kita akan umumkan, kita akan rangka, kita akan plankan, kita akan cadangkan. Tetapi selepas 3 bulan kita patut lihat balik bagaimana pelaksanaan itu adalah penting kan, sebab macam Cik Syarkawi cakap, tahun lepas kita di sini kita tidak lihat apa yang telah berlaku pada bajet 2020 kan, tetapi tahun ini adalah unik kerana COVID-19. Jadi kita harap pelaksanaan juga adalah bagus. Okey, kita akan dapatkan pandangan Farah nanti. Saya juga nak dapatkan pandangan Jo Fitri, tapi sebelum itu ingin saya ingatkan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, yang mungkin sedang mengikuti program ini, anda juga sebenarnya diberi ruang dan juga peluang untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Jadi jangan lupa 2 talian
talian seperti biasalah kami sediakan kepada anda di 03 26 97 9767 dan juga 03 26 97 97 68. Tapi sebelum saya berbincang bersama dengan Jo Fitri, kerana dia akan menumpukan perhatian kepada generasi muda, beliau sebenarnya, apa kata kita dapatkan dulu pandangan daripada Profesor Madya Dr. Abdul Rahim Abdul Samad yang sudah pun bersiap sedia di kemudahan Skype yang telah pun kami sediakan. Jadi barangkali Dr. Abdul Rahim, ini sesuatu yang menariklah. Kita dengar apa yang disebut dan juga dilontarkan oleh Puan Farah sebentar tadi. Tapi bagi Dr. Abdul Rahim sendiri, apakah anda berpuas hati dan merasakan bahawa apa yang ingin dicapai oleh kerajaan yang sedia ada sekarang ini melalui Belanjawan 2021 itu sekurang-kurangnya dapat memuaskan hati, kalaupun tak semua, tetapi golongan-golongan tertentu yang sedang menghadapi masalah mungkin disebabkan oleh kesihatan ataupun ancaman pandemik COVID-19 itu secara keseluruhannya. Silakan Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada saudara sekawi dan juga bernama atas jemputan saya pada petang ini. Ya. Secara keseluruhannya saya melihat bajet 2021 Ya. memang bajet yang mendukung kesejahteraan hidup rakyat dan negara atas kesan dari pandemik COVID-19. Ya. Bajet pada kali ini meletakkan keutamaan melindungi rakyat melebihi dari perkara lain. Boleh dikatakan setiap segenap lapisan masyarakat mendapat manfaatnya. Okey. Dari golongan mereka yang bujang sehinggalah ke golongan warga emas, tak dilupakan juga dari golongan OKU. Kalau sebelum ni bajet memberi tumpuan kepada belanjawan pembangunan, tapi bajet 2021 ni kali ini memberikan tumpuan yang lebih kepada melindungi, memulih dan menjamin kesejahteraan hidup rakyat kesan dari pandemik COVID-19. Okey, itu pendapat yang menarik. Kita dapatkan juga pandangan daripada Jo Fitri Johar. Sebenarnya ini menarik, Jo. Anda bersama kami sebelum ini sebenarnya ketika kita bincang-bincang Belanjawan 2021 sebelum ianya dibentangkan di Parlimen, dan anda telah pun menyatakan hasrat daripada MBM sendiri dalam usaha apa yang anda harapkan sebenarnya daripada bajet 2021. Jadi apakah anda melihat bahawa setelah bajet ini dibentangkan, harapan yang ada kepada anda dan rakan-rakan di MBM itu menjadi kenyataan ataupun masih lagi ada lagi yang rasa tidak puas hati dan sebagainya? Terima kasih Cik Syakawi. Sudah tentu secara umumnya belanjawan ini berfungsi untuk memberikan pengagihan kesejahteraan ataupun pulangan pendapatan negara kepada semua kelompok. Dan kita perlu ingat bahawa nak buat belanjawan ni tak mudah satunya. Dan kita lihat pihak Kementerian Kewangan telah membuat satu sesi konsultasi. Termasuklah dengan pihak Majlis Syiar Malaysia, kita telah menghantar lebih kurang 38 cadangan spesifik dan detail. Termasuklah kita menyertai beberapa sesi konsultasi berkaitan khususnya tentang TVET. Sudah tentu secara umumnya berdasarkan kenyataan media kami semalam, secara asasnya memenuhi permintaan asas khususnya generasi muda seperti pekerjaan, peluang penciptaan peluang pekerjaan, kemudian kemahiran, kemudian diteruskan subsidi upah, kemudian ada peruntukan sakit mental, kesihatan mental yang juga krusial di kalangan generasi muda dan rakyat. Secara umumnya okey, cuma bila kita lihat secara spesifik, sebab belanjawan ni adalah berperanan untuk mengagihkan. So tentu ada bila kita pergi setiap kelompok tu ada ketidakpuasan hatinya. Namun secara umumnya kita lihatkan tadi memang memenuhi secara asasnya. Tapi bila kita pergi secara spesifik, saya ambil lebih spesifik contohnya, Presiden Majlis Belia Sabah menyebutkan bahawa maknanya area yang tidak ditackle oleh kerajaan adalah di sektor pelancongan dan juga pelancongan dan juga ada dua. Salah satunya adalah sektor pelancongan berkenaan dengan pekerjaan tidak ditangani. Jadi kalau kita lihat secara umumnya memenuhi, walaupun tidaklah memuaskan semua pihak, tapi bila kita pergi secara spesifik kita lihat ia tidak memenuhi setiap hasrat yang ditunggu-tunggu oleh pelbagai kelompok dalam anak muda tu. Okey, barangkali Puan Farah, apakah anda setuju dengan apa yang disebut oleh Jo Fitri? Tetapi mungkin anda ada pandangan yang tersendiri bila kita cakap tadi untuk mengimbangi di antara masalah pandemik COVID-19, masalah kesejahteraan rakyat, kesihatan rakyat. Ianya bukan satu tugas yang mudah sebenarnya untuk memuaskan hati semua golongan, termasuklah golongan muda sendiri. Tetapi apa yang disebut oleh Jo Fitri itu, apakah anda melihat
bahawa bajet 2021 kali ini sebenarnya telah berjaya memberi satu suntikan ke arah menaikkan semula ataupun menghidupkan semula sektor ekonomi yang begitu teruk terjejas sekarang ini. Ya, Amin, apa yang saya lihat daripada apa yang Cik Zulfikri sebutkan tadi, ada benarnya terutama dari segi latihan dan kemahiran. Kerana tenaga kerja itu adalah penting. Sebab itu kita lihat pengagihan untuk pendidikan adalah yang tertinggi. 50 bilion diagihkan, lebih 50 bilion diagihkan untuk pendidikan dan masih yang tertinggi. Dan juga pendidikan ni kalau kita lihat harus daripada peringkat sekolah awal sehingga ke peringkat bekerja, kan, bukan sahaja orang kata di sekolah rendah, sekolah kebangsaan, di universiti, tetapi juga latihan-latihan yang berterusan, terutamanya pada zaman ekonomi kita yang digital, teknologi, kan, segala kemahiran tu berubah-ubah dan sangat penting. Dan yang saya nak sebut lagi adalah orang kata allocation untuk pendidikan tu bukan sahaja tinggi di Malaysia, patutnya tinggi, tetapi kalau kita lihat di negara-negara lain, saya ada baca dan saya memang berminat dengan pendidikan ni, adalah negara-negara seperti Norway 6.6% daripada GDP-nya adalah disalurkan kepada pendidikan. Jepun adalah sekitar 4%. Kalau kita lihat negara-negara yang maju dan kita nampak negara-negara yang punya teknologi tinggi, pendidikan generasi yang tinggi, mereka memang membelajarkan lebih. Orang kata pendidikan tu, allocation untuk pendidikan tu adalah lebih tinggi. Jadi memang saya setuju dengan apa Cik Zulfikri cakap tadi. Dan satu perkara lagi Cik Syarkawi saya nak sebut juga adalah dari segi perniagaan. Kan, jadi dari sebelum peluang pekerjaan tu boleh disediakan, perniagaan harus boleh berkembang maju. Kalau perniagaan pun tersekat ataupun mengalami kesusahan, bagaimana hendak menyediakan peluang pekerjaan? Dan perniagaan itu adalah daripada orang kata sektor PKS, kan, kecil sederhana, sehinggalah ke sektor yang lebih besar. Kalau kita lihat bajet 2020, bajet yang sebelumnya banyak dikupaskan tentang membantu syarikat-syarikat besar. Tetapi sekarang ni kita kerana COVID, pandemik COVID-19 ni, kita lihat banyak penjurusan kepada sektor-sektor kecil juga. Peniaga-peniaga harus dibantu dan juga syarikat-syarikat kecil sederhana di mana mereka menggaji orang. Kalaulah perniagaan mereka tidak boleh hidup, kan, maka tidak ada, kadar pengangguran akan tinggi. Okey, pandangan Dr. Abdul Rahim dalam apa yang kita bincang setakat ini. Apakah anda bersetuju? Memanglah kita tak nafikan bahawa peruntukan kepada sektor pendidikan itu setiap tahun sebenarnya sentiasa saja berada di tempat yang teratas sebenarnya. Tetapi mungkin juga pada pandangan doktor sendirilah, apa lagi yang perlu dilakukan walaupun mendapat peruntukan yang begitu tinggi, tetapi sistem pendidikan itu sendiri sebenarnya perlu dilihat secara serius. Mungkin perlu diubah di sana sini bagi menyesuaikan dengan situasi terkini, terutamanya bila kita menghadapi COVID-19 dan juga kedudukan ekonomi yang begitu mencabar sekarang ini, Doktor. Ya, Cik Syarkawi. Sebenarnya kita lihat dari segi peruntukan belanjawan kali ini melihatkan peruntukan yang besar kepada sektor kesihatan dan juga pendidikan. Ya. Jadi merujuk kepada rakyat, misal kata, kita terbagi kepada dua misalnya. Ya. Satu, golongan yang bekerja makan gaji. Ya. Dan satu lagi adalah mereka yang berniaga. Jadi dalam dua kelompok ni, so mereka yang terjejas misalnya dari segi kehilangan pekerjaan, dari segi perniagaan pula misalnya jualan perniagaan yang mengundur, terpaksa menutup perniagaan sementara, menunggu keadaan ekonomi okey dan barulah mereka akan beroperasi semula perniagaan mereka. Dan ada juga mereka yang hampir muflis. Jadi apa-apa juga pendekatan melalui bajet 2021 ini perlulah sampai kepada golongan sasaran. Dan seperti yang Encik Zulfikri katakan tadi, memang bila kita lihat secara keseluruhan, memang kita nampak ianya satu proses pemulihan kesejahteraan rakyat dan juga pemulihan prestasi ekonomi. Tetapi bila kita lihat secara khususnya,
ada juga sebilangan golongan yang terjejas, khususnya kesan daripada pandemik COVID-19 ini, tidak mendapat manfaatnya daripada belanjawan bajet 2021. Saya bagi contoh. Misalnya mungkin ada golongan mereka yang daripada pendapatan dalam kategori M40. Dan mungkin lebih sikit lah dari segi macam gajinya satu isi rumah tu RM5,000 lebih sikit. Tapi mereka ni dalam keadaan anak yang ramai dan tinggal di bandar. So saya berpendapat kalau kita lihat secara keseluruhannya, kalau kita lihat secara spesifik, golongan ini agak terpinggir lah daripada mendapat manfaat daripada pendidikan. Dan merujuk kepada pendidikan tadi yang kita ada discuss sedikit, saya nampak apabila pendidikan sekarang ni ke arah norma baru, semua kuliah di universiti, masa saya sendiri pensyarah di Universiti Malaysia, kami melaksanakan kuliah secara atas talian. Jadi inilah satu norma baru dan satu suntikan belanjawan telah pun diberikan, saya kata dari segi memperkasakan digitalisation dan juga memberi sumbangan dari segi pelan data internet, peranti dan sebagainya. Dan peluang pekerjaan pun ada dimention dalam belanjawan, yang mana program latihan para graduan ni untuk diserapkan di sektor swasta, GLC lah basically, dan juga di sektor awam. Betul. Cuma keberkesanan tu mungkin kita perlu tengok balik, kaji balik. Dan dari segi number tu saya nampak macam tak reflect lah dari segi jumlah pelajar yang bergraduat setiap tahun. Okey, cuba kita dapat pandangan Julfitri. Kita bercakap tentang pengangguran di kalangan generasi muda. Ini pun isu yang cukup penting sebenarnya. So, we want the right figure sebenarnya, dan itu bukan satu perkara yang mudah untuk kita selesaikan dalam masa yang singkat. Jadi pandangan MBM sendiri dalam isu ini, apa yang harus kerajaan lakukan sekarang ini setelah bajet 2021 ini dibentangkan dan mungkin akan diluluskan nanti. Semalam kita diumumkan dengan penubuhan Majlis Pekerjaan Negara. Antara entiti yang penting untuk yang pertama sekali untuk mencipta peluang pekerjaan dan juga menyediakan ruang-ruang kemahiran. Di situ antara kenyataan kami semalam adalah supaya pihak kerajaan melibat uruskan MBM sebagai satu badan yang memayungi 14.7 juta belia di Malaysia untuk kita sama-sama mengerah tenaga dan idea menyumbang bagaimana kita boleh mencipta peluang-peluang pekerjaan. Sebab kami di ground sebagai contoh, minggu lepas kami buat satu sesi sindikasi dan konsultasi dengan belia industri kreatif. Mereka juga antara kelompok yang terkesan dengan keadaan sekarang ini. Jadi dengan melibatkan MBM, kita boleh membawa beberapa suara-suara penting mengikut kelompok. Termasuklah suara mahasiswa yang juga kita juga berkolaborasi dengan Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan yang juga mengeluarkan kenyataan semalam tidak berpuas hati dengan belanjawan. Jadi kita boleh membantu pihak kerajaan untuk memfasilitasi bagaimana kita boleh membawa suara-suara dan idea mereka ini direct ke dalam Majlis Pekerjaan Negara. Dan antara perkara yang dibincangkan juga adalah walaupun telah diumumkan oleh pihak kerajaan tentang skim jana kerja, sebagaimana tahun lepas, cabarannya adalah rakyat dan belia mahu tahu bagaimana 500 peluang pekerjaan itu dicipta. Adakah sekadar umum ataupun bagaimana? Sebab itu kita sentiasa saja bukan saja mengkritik secara membina, tapi kita menawarkan idea dan tenaga kita untuk berada bersama-sama dengan pihak kerajaan, sebab kita bekerja untuk kepentingan belia dan rakyat. Jadi bagaimana kita boleh bawa suara dan idea anak muda yang pelbagai kelompok ni, termasuk Majlis Belia Orang Asli dengan OKU-nya, kemudian tahfiz pun di bawah kita, bagaimana kita boleh membantu untuk membawa idea-idea ini dalam Majlis Pekerjaan Negara. Ini menarik Bang Khalil, Farah. Kalau kita lihat senario ekonomi semasa lah, kita juga tertarik hati sebenarnya dalam belanjawan 2021. Yang Berhormat Menteri Keuangan sendiri mengumumkan bahawa mungkin dalam usaha untuk merancakkan semula sektor ekonomi itu sendiri, FDI sebenarnya perlu diperkenalkan ataupun dilakukan sesuatu dalam usaha untuk menarik industri-industri yang berteknologi tinggi ini berada di negara kita dan sebagainya. Tetapi apakah anda melihat bahawa ini mungkin akan mengambil masa dan ianya untuk menyediakan peluang pekerjaan itu sendiri pun menjadi satu masalah yang besar seperti apa yang Julfitri sebut tadi? Komen sikit.
Ya, Encik Syarkawi, pelaburan asing tu memang penting. Ya. Daripada dulu lagi, terutamanya dalam keadaan ekonomi sekarang yang orang kata tidak ada hujung pangkal, kan, semuanya bersambung. Semuanya ada kaitan dengan satu sama lain dari negara ke negara, dan pelaburan asing dan juga pelaburan dalam negara juga perlu ada, dan kalau kita mahu dia rancak, lebih rancak daripada tidak rancak, orang kata. Dan dalam keadaan sekarang, ya, faktor yang paling penting adalah keyakinan. Kan, keyakinan kepada pelabur asing untuk melabur dalam negara. Kalau kita lihat Malaysia, saya hanya pandai cakap cukai lah, kan. Kalau kita lihat cukai dalam Malaysia, cukai korporat kita tidak rendah berbanding dengan negara lain. Kalau dibanding dengan Indonesia pun sudah turun. Singapura 17%, Thailand pun dalam sekitar 20%, lebih rendah daripada kita. Mungkin yang lebih tinggi sikit daripada kita adalah Filipina. Itu pun saya rasa mungkin akan diturunkan lagi. Hong Kong memang bawah 20%, 17 dan 18% juga. Jadi kalau pelabur-pelabur asing ingin melabur ke dalam negara Malaysia, apa yang mereka akan lihat adalah mungkin cukai bukan perkara pertama, mungkin, kan, tetapi keyakinan mereka adalah sama ada Malaysia memberikan mereka suatu tempat yang baik untuk mereka melaburkan wang mereka dari segi pekerja. Mereka mempunyai pekerja-pekerja yang berdaya saing, dan juga dari segi kos kita mungkin adalah agak rendah kalau dibandingkan dengan Singapura. Jadi kita tidak ada masalah dari segi itu. Dan juga kalau kita lihat pelabur-pelabur asing ni, kita mahu mereka datang membawa teknologi mereka, menggaji orang-orang Malaysia, menyalurkan apa orang kata skill-skill yang penting itu, diajar kepada pekerja-pekerja Malaysia ini supaya mereka terus boleh jadi lebih maju dan berdaya saing. Dan selain daripada itu, jika pelabur asing tu melabur ke Malaysia, mereka juga akan mengguna infrastruktur di Malaysia. Mereka akan menggunakan jalan kita, sistem perbankan kita, membeli barang-barang kita, dan juga secara tidak langsung juga akan menyebabkan sektor-sektor lain, sektor-sektor PKS juga, mereka terpaksa membeli barang, komponen, orang kata spare part ataupun raw material daripada syarikat-syarikat ini, dan mereka juga akan terus dapat menikmati limpahan daripada pelabur asing. Adakah secara peribadi Farah merasa terkejut sebenarnya apabila dalam pengumuman belanjawan 2021 ini tidak ada sebarang cukai baru yang diumumkan oleh kerajaan, dan apakah itu akan memberi satu impak ataupun kesan yang signifikan dari segi pendapatan negara secara keseluruhannya? Ya, memang Cik Syarkawi, soalan yang menarik sebab cukai baru telah diperkatakan berkali-kali, bukan pada bajet tahun ini, pada bajet tahun lepas juga ada disebut. Bajet dahulu kalau kita lihat cukai-cukai baru yang telah diperkenalkan adalah cukai gula, cukai digital telah diperkenalkan pada 1 Januari tahun ini. Itu adalah bentuk-bentuk cukai baru yang telah diperkenalkan. Tahun ini ada yang dikatakan mungkin akan diperkenalkan cukai windfall tax ke atas mereka-mereka yang mendapat keuntungan yang lebih kerana bukan semua terjejas. Ada juga yang mendapat kurniaan yang lebih besar kerana pandemik ini, seperti orang kata mereka yang di dalam sektor kesihatan, farmasi contohnya, kan, ubat-ubatan dan juga alat perlindungan diri, mereka kilang-kilang ni mendapat lebih banyak keuntungan. Tetapi tidak ada diumumkan apa-apa cukai baru. Mungkin pada pendapat saya lah, mungkin cukai baru memang perlu untuk membantu pendapatan negara, tetapi pada masa keadaan ekonomi yang masih fragile sekarang, orang katakan masih lembut, kan, kalau dikenakan cukai baru mungkin akan menyebabkan stres yang lebih. Jadi mungkin akan ditangguhkan lagi, tetapi perlu difikirkan bagaimana hendak menampung pendapatan negara tanpa cukai-cukai baru. Okey, bagi Dr. Abdul Rahim sendirilah, walaupun peruntukan besar diberikan kepada Kementerian Pendidikan, saya difahamkan ada juga peruntukan khusus yang diberikan kepada universiti-universiti tempatan, universiti awam khususnya lah, untuk memperbaiki infrastruktur yang dikatakan mungkin outdated dan sebagainya. Apakah Doktor melihat itu satu peruntukan yang baik sebenarnya, kerana sekurang-kurangnya akan mengangkat semula lah imej universiti awam di negara kita, mungkin secara keseluruhannya, Doktor? Ya, secara keseluruhannya saya melihat ianya satu idea yang bagus, keputusan yang bagus, yang mana ada di antara
infrastruktur alat-alat di universiti yang sudah usang. Yang mana mereka perlukan satu dana yang besar untuk membeli alat-alatan seperti daripada kajian berkaitan dengan sains, pengajian berkaitan dengan sains. So ia melibatkan penggunaan makmal. Serta alat-alat yang berkaitan dengan scientific equipment. Jadi apabila dana ini mencukupi dan universiti dapat membaik pulih atau membeli alatan yang baru, so ianya dapat memberi manfaat kepada pelajar secara keseluruhannya. Tapi saya tersentuh tadi dengan cukai tadi yang isu cukai ni. Sebab pada 2 tahun lepas saya pun ada dipanggil oleh Astro dan juga TV3 dan saya juga meng-highlightkan dari segi perkara-perkara kaitan dengan cukai baru. Jadi kalau kita lihat kepentingan belanjawan pada tahun ini adalah ianya merujuk kepada kelestarian sumber alam sekitar. Jadi berdasarkan perkara tersebut, saya ingin mencadangkanlah kepada kerajaan Pulau boleh di tahun hadapan dan ialah bajet yang seterusnya. Mereka boleh memperkenalkan dari segi cukai berkaitan dengan kelestarian sumber alam sekitar. Di luar negara biasanya kita panggil sebagai green tax, environmental tax. Jadi apabila kita telah mengenal pasti industri-industri yang boleh mengganggu gugat kelestarian alam sekitar, jadi mereka ni perlu dikenakan cukai. Jadi kalau kita lihat dalam teks belanjawan pada tahun ini ada disebutkan di hujungnya tentang kajian semula kajian semula. Jadi saya rasa boleh tambah juga satu perkara iaitu kebolehkelaksanaan. Kajian kebolehkelaksanaan tentang cukai baru dan sebagainya. Jadi ianya memberi satu persediaan yang awal untuk katalah bajet tahun dah hadapan kita telah lakukan kebolehkelaksanaan cukai baru ni. Dan mana yang sedia ada telah diumumkan dalam belanjawan 21 ni, satu kajian keberkesanan perlu dilaksanakan. Jadi dari situ kita boleh lihatlah apa yang seperti Cik Fitri kata tu, mana-mana golongan yang tertinggal, mana perkara yang masih lagi boleh ditambah baik. Jadi kita mengkasakan lagi belanjawan negara dari tahun ke tahun, dari masa ke semasa. Okey. Menarik Dr. Abdul Rahim. Baik, kita akan berehat dulu buat seketika Farah dan juga Julfitri ya. Dan kepada anda jangan ke mana, kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang tentunya kami bawakan kepada anda mana lagi kalau bukan Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini. Baiklah, kami mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kerana anda masih lagi bersama kami di Ruang Bicara ini. Kita masih lagi bercakap tentang belanjawan 2021. Apa seterusnya? Baik. Menarik ni Farah. Ini sebenarnya yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia dan akhirnya mereka dapat apa yang mereka inginkan lah, iaitu boleh mengeluarkan caruman mereka dari akaun 1 KWSP. Walaupun yang dimohon itu jumlahnya 10,000 tetapi kerajaan memberikannya secara bukan one off tetapi secara bulanan RM500 untuk masa setahun dalam tahun 2021 nanti. Tapi apakah anda melihat ini satu langkah yang tepat dilakukan dalam pengumuman belanjawan 2021 ini ataupun mungkin juga akan memberikan masalah kepada mereka yang berminat itu sebenarnya. Nanti pun saya nak nakkan pandangan Julfitri dalam soal ini. Farah? Ya, saya Cik Syarkawi, saya sebenarnya berbelah bagi dengan topik ni. Berbelah bagi kerana bila kita keluarkan duit daripada KWSP ni, ini adalah pengeluaran simpanan untuk masa hadapan. Digunakan sekarang. Jadi apakah yang akan ada nanti di masa hadapan? Jadi kena ada kesinambungan di sana. Tetapi duit pengeluaran itu, kalau kita lihat mungkin objektifnya ataupun niatnya adalah bila duit itu dikeluarkan, dia akan menjana ekonomi. Kerana duit itu akan digunakan untuk membeli barang, untuk sepatutnya dibelanjakan untuk benda yang baguslah, makanan, dan akan menghidupkan sektor perincitan, akan memeriahkan lagi sektor ekonomi. Mungkin itu adalah orang kata impact daripada pengeluaran duit itu. Tapi adakah ini adalah sesuatu yang
orang kata long term ataupun boleh kekal untuk masa yang lama, saya rasa mungkin itu adalah cabaran kerana pada masa depan kita keluarkan sekarang, masa depan duit itu akan semakin berkurangan. Tetapi apa yang ada disebut juga dalam belanjawan adalah pengurangan cukai untuk mereka yang di dalam lingkungan percukaian, kadar percukaian ni, orang kata chargeable income, pendapatan bercukai dalam sekitar 50,000 ke 70,000 setahun. Ini adalah kesannya adalah kepada golongan M40 sebenarnya. Kerana golongan B40 ni kebanyakan mereka tidak termasuk dalam, orang kata, dalam jaringan cukai itu sendiri. Mereka tidak membayar cukai kerana cukai mereka adalah di bawah kadar percukaian tu. Jadi golongan M40 ni dapatlah 1% percukaian tu, pengurangan percukaian tu. Dan dapatlah memberikan sedikit kelegaan lah. Dan dalam pada itu juga ada juga relief yang diberikan, relief perubatan untuk diri sendiri, untuk kesihatan, untuk orang kata penjagaan ibu bapa, dan juga lagi satu adalah allowance orang kata BH allowance prihatin. Itu juga adalah untuk mungkin adalah untuk menjana ekonomi negara. Setuju atau tak setuju pandangan Farah sendirilah, apabila kita kembali semula kepada KWSP daripada 11% kadar caruman peribadi ataupun perseorangan itu diturunkan daripada 11% kepada 9%. Apakah itu pun sesuatu yang mungkin boleh dikaji secara serius semula sebenarnya? Ya, itu kesannya juga adalah sama pada pendapat saya, kerana kalau kita katakan 11% itu adalah, orang kata, forced savings, kan, kita paksa diri kita untuk menyimpan untuk masa hadapan. Bila dikurangkan kadar tu, sedikit sajalah kita simpan, banyak dibelanjakan untuk pada hari ini. Jadi mungkin kesan pada masa hadapan, kita harus lihat apakah kesannya pada masa hadapan. Cuba kita dapatkan pandangan Jo Fitri. Ini pun panas juga. MBM disebut sebagai tidak setuju apabila cadangan untuk mengeluarkan daripada akaun satu dulu pun begitu hebat dimainkan di media dan sebagainya. Pendirian MBM sendiri sebenarnya apa? Ya, kita cuba mengimbangi antara dua keadaan. Satunya falsafah simpanan hari tua, dan kemudian yang keduanya keperluan rakyat. Sebab rakyat ni kita tak boleh salahkan, sebab mereka dalam keadaan tertekan, mereka dalam keadaan mencari penghidupan day by day. Jadi kita tak boleh nak salahkan kedua-dua pihak. Kita pun telah konsult KWSP tentang perkara ini. Kita pun telah konsult belia-belia kita terbanyak di bawah. Sebagai contoh, saya berhubung dengan Timbalan Presiden Majlis Belia Pulau Pinang. Dia kata perlu untuk kita keluarkan 10,000. Ni kita cuba faham. Kita cuba fahami apa yang berlaku di bawah. Dia kata kami dalam keadaan sempit, dibuang kerja. Jadi kalau dapat 10,000 ni, at least nak selesaikan one off semua hutang-hutang peribadi supaya mereka rasa tenang dan boleh fokus kepada mencari pekerjaan dan peluang yang baru. Dan kemudian membayar tunggakan-tunggakan yang lain ni dan menjadikan satu modal permulaan untuk mereka memulakan hidup baru. Jadi kita boleh faham keadaan tu. Dan sesama juga kita cuba mengimbangi tentang kita risau juga. Orang kata COVID ni pun dia very uncertain, tiba-tiba. Masa depan kita akan tahu bahawa lebih lagi uncertain dan unpredictable. Ini kita baca daripada literature seperti futurist seperti Profesor James Kenton. Dia kata belia akan berhadapan dengan very very uncertain extreme future. Maknanya kita tak tahu keadaan akan masa depan. Jadi bukan kita tak faham, cuma kita kalau boleh kerajaan selamatkan akaun pertama ni, selamat. Kalau tak boleh, barulah. Bukan kita tak. Yes, betul, itu duit rakyat, cuma kerajaan kena fikir. Dan kita pun faham kerajaan pun banyak dia punya dia pun nak fikir benda-benda lain. Bukan mudah. Jadi kita cuba mengimbangi, tapi dengan keadaan yang kerajaan berikan orang kata sedikit kelonggaran. Sudah tentu rakyat terbanyak masih lagi tak puas hati sebab seperti yang saya sebutkan tadi, tapi sekurang-kurangnya dan kita kena cari jalan lah bagaimana betul-betul nak bantu rakyat, sebab nanti dia akan ada kesan sosioekonomi, akan ada masalah keluarga, nanti kita kena fikir juga tu masalah sakit mental, nanti orang akan bunuh diri lebih banyak, jadi nanti yang akan pinjam alung lagi. Ini pun kita kena fikir dan kita cuba cari jalan yang terbaik. Okey, cuba kita dapatkan pandangan Dr. Abdul Rahim. Apakah doktor setuju dengan apa yang disebut oleh dua tetamu kita
saya di studio ini. Dan satu lagi isu juga nak dapatkan pandangan daripada doktor ialah tentang moratorium. Itu pun menjadi harapan sebenarnya rakyat apabila kita menunggu-nunggu pembentangan belanjawan 2021, tetapi nampaknya ianya tidak mereka menyangkakan mungkin moratorium itu akan diteruskan sehinggalah mungkin ke tahun 2021 penghujung dan sebagainya. Tapi pandangan doktor sendirilah dalam soal ini. Okey, yang pertamanya adalah dari segi KWSP. Pada saya itu adalah satu gelombang kuasa rakyat lah. Okey. Apabila rakyat meminta, so saya lihat akhirnya dapat. Tapi perkara tersebut tidaklah dikatakan terlalu longgar. Saya bersetuju apa yang kerajaan buat sekarang ni berkaitan dengan membenarkan akaun satu dikeluarkan 600 selama 12 bulan. Pada saya itu memadai untuk meringankan bebanan rakyat ataupun melambatkan kesan negatif yang dihadapi oleh mereka. Okey. Ini satu langkah yang bijak pada saya daripada tindakan kerajaan. Dan di samping itu memang ada keraguan lah berkaitan dengan simpanan. Sebab kita tahu kan kita sudah simpanan untuk jangka masa tua lah. Ya. Dapat. Tapi di sini saya rasa kita boleh imbangilah dengan mana kita memberikan pendidikan kepada rakyat, mereka di luar sana tentang perbelanjaan, tentang simpanan, bagaimana kalau keseluruhan gaji kita kalau boleh sekurang-kurangnya 10% kita set aside untuk simpanan, tak adalah kita berbelanja habis ataupun kita berhutang dan sebagainya. Jadi dengan dilaksanakan kelonggaran tentang pengeluaran KWSP akaun satu ni kepada golongan sasaran, ianya satu tindakan yang amat baik. Dan dari segi moratorium tadi, yang saya lihat perkara ni masih lagi terbuka. Yang ini kepada mereka yang terjejas untuk melangsaikan komitmen hutang bulanan mereka. Jadi mereka sendiri boleh pergi ke bank-bank yang terlibat dan mohon untuk moratorium ni dilanjutkan sebagainya. Dan perkara ni amat penting untuk dipertimbangkan oleh pihak perbankan supaya mereka ni taklah jatuh muflis. Ini lebih kritikal bagi mereka yang dah hampir-hampir untuk diisytiharkan muflis ataupun mungkin telah muflis disebabkan kehilangan pekerjaan, tidak mampu untuk bayar pinjaman bulanan rumah, kereta. Tak masuk juga kalau kata mereka yang dalam keadaan yang sakit kos perubatan yang tinggi. Saya rasa benda ni perlu kita bersama-sama menangani dari pihak kerajaan, dari pihak swasta. Dan dari pihak akademik, misal kata kami boleh menyumbang dari segi melaksanakan kajian-kajian keberkesanan ataupun kebolehlasaan perkara-perkara yang baru. Seperti yang tadi Dr. Fitri katakan tadi kan, mereka melaksanakan aktiviti konsultasi kepada mereka yang berkepentingan. So saya nampak dalam kerajaan membuat proses konsultasi ni kepada pihak berkepentingan ni sebelum belanjawan. Jadi macam mana selepas belanjawan? So saya rasa perkara ini perlu diteruskan dan kerajaan perlu jadi badan yang mendukung perkara ini. Okey, kita laksanakan selepas belanjawan untuk proses konsultasi pada mereka yang berkepentingan. Jadi kita boleh lihatlah dari segi kesannya lebih menyeluruh. Okey. Tepat belanjawan 2021, apa seterusnya? Itu sebenarnya topik yang kita bincangkan. Baik. Ini pun menarik. Saya tahu Farah boleh menjawablah persoalan ini. Ini berkaitan dengan pelepasan ataupun pengenalan sebenarnya duty excise untuk 10% ke atas semua peranti rokok elektronik. Ialah mereka yang duk isap vape kena bayarlah sekarang ini. Termasuklah tembakau ataupun
yang dalam vape tu dia panggil apa, cecair. Itu pun dan cukai juga dikenakan atas rokok dan produk tembakau di semua pulau bebas cukai. Jadi apakah ini akan menambah pendapatan negara yang mungkin akan menunjukkan satu figure yang signifikan dari segi pendapatan negara, perolehan negara? Ya, saya Cik Syarkawi, saya ingatkan saya sempatlah cungak-cungak berapa agaknya yang boleh dapati daripada ni. Tak sempat. Mungkin kalau rancang kita besok mungkin saya akan dapat nombornya. Tetapi kalau kita lihat cukai vape ni, alat peranti ni ataupun cecairnya dan apa yang berkenaan dengan ni adalah sejenis cukai dosa, orang kata sin tax kan. Tadi Prof ada sebut cukai karbon, kan cukai karbon mungkin adalah satu bentuk cukai baru yang boleh diperkenalkan kalau untuk menjaga alam sekitar, tetapi ini adalah satu bentuk cukai yang dikenakan supaya tidak menggalakkan orang untuk menggunakan rokok dan peranti seperti ini. Jadi diperkenalkan. Tetapi kalau kita lihat di sebelah satu lagi itu adalah kita tahu keadaan penyeludupan rokok tu adalah tinggi di negara. Saya ada terbaca, tak silap saya baru-baru ni, Malaysia adalah salah satu negara yang punya kadar penyeludupan rokok yang tertinggi. Jadi kerana itulah kalau tidak yang paling tinggi, kalau tak silap saya. Jadi itu adalah sesuatu yang menyebabkan ketirisan pendapatan negara kerana rokok seluduk di mana ada bayar cukai, kan? Jadi sebab itulah akan ada dalam bajet belanjawan 2021 ini adalah juga disebutkan bahawa dikenakan di pelabuhan-pelabuhan tu hanya beberapa pelabuhan aja yang boleh menerima import untuk rokok. Jadi ini adalah satu cukai untuk pendapatan negara, tetapi seperti saya sebut, saya tak tahu berapa banyak, adakah orang kata kita kena bekerja keras tetapi dapat hasilnya sedikit saja, tetapi yang saya lihat adalah kerana untuk mengawal masalah penyeludupan juga, kerana rokok seluduk ini negara memang ketirisan pendapatan kerana tidak dibayar cukai daripada situ. Okey, bagi pandangan Jo Fitri sini, kembali semula kepada masalah beliau, kembali semula kepada apa yang sedang dihadapi oleh anak-anak muda kita sekarang inilah. Selepas pembentangan belanjawan ini dan sekiranya diluluskan, apa yang diharapkan oleh MBM ialah consultation itu akan diteruskan di antara pihak MBM dan juga pihak kerajaan. Apa lagi yang diinginkan oleh MBM sebenarnya selepas saja sekiranya belanjawan 2021 ini diluluskan oleh Parlimen nanti? Dalam sebuah negara demokrasi yang matang, ia mementingkan kepada partisipasi rakyat, termasuklah golongan yang penting adalah golongan belia. Kita tidak mahu hanya pandai mencadang 18 cadangan, 38 cadangan, tapi kita nak berpartisipasi bersama, menghasilkan idea-idea yang lebih spesifik. Sebab di antara kritikan pada belanjawan 2020 apabila diperkenalkan Malaysia Kerja, kita sama-sama terlibat menggerakkan dan mendapatkan input daripada bawah. Apa yang kita kritik pada belanjawan yang lepas, kerajaan umum tapi yang detailnya belum ada, sekadar mengumumkan. Maknanya macam gula-gula instant. Kita tidak mahu macam tu. Kita nak pengumuman disertai dengan tindakan, dan tindakan tu bukan sekadar kita nak kerajaan bertindak, kita akan bersama-sama memerah tenaga dan idea untuk memberikan pandangan. Sebab itu antara ciri-ciri negara demokrasi yang melibatkan rakyat secara aktif. Dan juga kita akan berperanan memantau, sebab antara isunya adalah bila umum sistem penyampaian itu, termasuk pakej-pakej penjana pun sebelum ni bila diumumkan ada rakyat yang tak dapat. Jadi kita berperanan sebagai non-governmental organisation untuk memantau dan juga membantu kerajaan supaya perkara itu sampai ke peringkat di bawah. Dalam konteks pekerjaan ni memang kita amat berminat sebab ini merupakan always the top concern of the young people kat Malaysia. Pekerjaan, kemudian pengangguran, dan juga kita lihat soal kemahiran, soal peluang-peluang untuk sambung belajar. Jadi kita memang sebelum ni pun kita dah bantu Kementerian Belia untuk mewar-warkan portal sehenti e-Belia, dan kita harapkan dalam penyataan media kita semalam tu supaya banyak cadangan-cadangan peluang yang telah diumumkan semalam ini diletakkan di satu portal sehenti untuk belia, dan memang dah portal tu dah ada, ebelia.iris.gov.my yang telah diinisiatifkan oleh Datuk Seri Rizal Marikan, Menteri Belia, supaya belia nak dapatkan peluang-peluang yang diumumkan tadi. Sebab cabarannya adalah bila kerajaan umum, belia dia tak tahu nak cari kat mana, dia terpaksa masuk setiap kementerian tu. Jadi kalau ada portal sehenti ni, dan sudah pun ada e-Belia ni, jadi kita akan bantu untuk sebarkan maklumat melalui e-Belia, dan juga kita harapkan kita boleh masuk dalam majlis pekerjaan negara ni. Cantik. Dr. Abdul Rahim, sebelum kita berpisah, ini soalan terakhir saya kepada anda lah.
ramai yang tahu bahawa belanjawan 2021 ini memberi penekanan yang cukup berkesan sebenarnya untuk membantu golongan B40. Tetapi ada juga yang merasakan bahawa golongan M40 itu pun sebenarnya seolah-olah semacam tidak diberi satu peruntukan ataupun perhatian yang serius dalam belanjawan 2021 ini, walaupun mereka dapat daripada kadar income tax dikurangkan 1%, tetapi itu sajalah, dan membimbangkan ramai orang bahawa mungkin kalau kerajaan tidak memandang serius isu M40 ini, mereka mungkin akan menjadi golongan yang semakin ramai pula masuk kepada B40 sekiranya tidak diberi perhatian seperti apa yang kita harapkan. Pandangan doktor? Ya, pada pandangan saya berkaitan dengan golongan mereka yang dalam M40 ni, kita kena lihat masalah mereka yang utamanya mereka yang tinggal di bandar. Itu yang kita kata sebagai miskin bandar. Kalau segolongan mereka yang tinggal di desa, mungkin mereka boleh survive dekat desa. Tapi golongan M40 yang di bandar, anak yang ramai, kos sara hidup yang tinggi, tu mereka ni sebenarnya saya boleh katakan lagi miskin lah daripada mereka yang di desa. Jadi mungkin saya nampak dari sini kerajaan perlu memberi fokus kepada golongan M40 mempunyai anak yang ramai dan tinggal di bandar. Selain daripada itu, ada juga mereka yang mengalami masalah-masalah lain. Masalah kesihatan, yang saya kata tadi. Mungkin dari segi yang berniaga, mungkin ada masalah dari segi masalah perniagaan. Tak masuk juga mungkin ada, mungkin kalau suami isteri bekerja tu mungkin suami hilang pekerjaan, isteri ke pula hilang pekerjaan. Jadi kita kena lihat dari semua sudut supaya golongan M40 ni tidak diabai. Kerana kita kena ingat ada golongan yang menghasilkan ataupun bukan menghasilkan, memang dia orang adalah pembayar cukai tegak. Jadi mereka dah lah tak dapat bantuan. Dapat pun sedikit je lah. Misal kata teks pengurangan 1% tadi. Dan cukai lagi kena bayar. Bantuan tak dapat. Hidup sangatlah sukar. Memang tidak boleh dinafikan. Jadi saya harap di masa akan datang ataupun selepas bajet 2021 ni, kita boleh adakan satu sesi konsultasi dan kajian-kajian kebolehaksanaan, keberkesanan untuk golongan M40 ni, macam mana kita nak menangani masalah kehidupan mereka. Okey. Itu pandangan saya. Ya, baik. Terima kasih banyak-banyak Profesor Madya, Dr. Abdul Rahim kerana sudi bersama kita, dan insya-Allah dalam masa yang terdekat ini mungkin kita boleh duduk semula sekali lagi untuk bercakap tentang isu ini, kerana sepanjang bulan ini belanjawan 2021 akan menjadi isu utama di semua program di TV sebenarnya. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Madya, Dr. Abdul Rahim. Baik, kita di penghujung Farah, tak banyak masa lagi yang tinggal. Secara amnya, secara keseluruhannya lah, ialah kita dah menaruh harapan yang tinggi untuk belanjawan 2021. Ada harapan yang menjadi kenyataan, ada harapan juga yang mungkin tinggal harapan. Tetapi secara keseluruhannya, apa lagi yang Farah harapkan sebenarnya kepada kerajaan bila kita bercakap dan kaitkan dengan belanjawan 2021 ini? Salah satu yang saya harapkan adalah untuk terus merancangkan ekonomi negara, menyokong perniagaan-perniagaan. Belanjawan 2021 ni adalah merangkumi perbelanjaan yang terbesar. 322.5 bilion ringgit telah dicadangkan untuk perbelanjaan untuk Malaysia pada tahun 2021. Jadi apa yang saya hendak lihat, pusing balik kepada poin saya yang pertama di awal rancangan tadi kan, Cik Syakawi, adalah pelaksanaannya. Kan kalau kita nak belanja tu pastilah nampak hasilnya. Kurangkan pembaziran. Biar 322.5 bilion yang dibelanjakan mendapat hasil
yang lebih baik untuk negara kita untuk masa hadapan. Itulah harapan. Fitri? Ya, kita akan terus membantu mencari idea-idea penciptaan pekerjaan, termasuklah menggalakkan anak muda apply dalam bidang TVET. Ada 300 juta peruntukan yang telah naik 100 juta yang kita cek bahawa ramai lagi anak muda yang masih tak apply dan menceburi bidang TVET. Kemudian kita akan bantu dalam majlis pekerjaan negara dan juga saya tertarik dengan apa yang Menteri Kewangan sebut semalam. Kita perkukuhkan kerjasama antara kerajaan, korporat, NGO dan keusahawanan sosial. Dan ini juga saya yakin dia boleh mencipta banyak lagi peluang-peluang pekerjaan bila kita ada kerjasama kombinasi yang baik di antara kerajaan, korporat, NGO dan kesihatan sosial. Akhir harapan kami kita akan terus membawa suara dan membantu belia dan rakyat, dan saya yakin mereka akan berhadapan dan sedang berhadapan dengan kesukaran yang kita perlu faham dan jangan salahkan mereka. Jadi kita bantu mereka. Ada lagi masa sebenarnya, Farah. Mungkin kita boleh dapatkan pandangan anda. Apakah dalam belanjawan 2021 ini mega project itu perlu diteruskan ataupun macam mana? Apa pandangan pribadi anda? Pandangan saya adalah mega projek memang pada satu pandangan mereka mengatakan mungkin adalah pembaziran. Adakah ia perlu? Tapi apa yang saya lihat adalah kalaulah projek itu perlu dilaksanakan, biarlah hasilnya dapat dilihat, biarlah orang kata limpahan wahannya dapat balik kepada ekonomi. Maknanya kita menjana ekonomi daripada projek itu dengan menggunakan latihan pekerja-pekerja daripada Malaysia, menggaji mereka, menggunakan sektor-sektor industri kecil sederhana untuk menyalurkan bekalan-bekalan kepada sektor-sektor ini. Tapi kalau kita lihat step-step tu, setiap langkah-langkah tu jangan ada pembaziran. Kan? Biar kosnya betul, biar gaji dibayar, biar tidak ada penangguhan di mana-mana, dan akhirnya yang paling penting adalah kalau projek itu dijangka untuk siap pada tahun itu, biarkan dia, pastikan dia siap supaya tidak ada orang kata overrun yang akan menyebabkan pembaziran. Tapi secara peribadi juga, apakah anda melihat bahawa dalam belanjawan 2021 ini bantuan yang diberikan kepada PKS itu mencukupi atau memerlukan lagi bantuan, kerana PKS itu dianggap sebagai nadi sebenarnya dalam kedudukan ataupun menghidupkan semula ekonomi negara yang sedang tenat sekarang ini? Betul Cik Syarkawi sebut, PKS adalah merangkumi dalam 98% daripada perniagaan di Malaysia. Mereka menggaji belia-belia, mereka menggaji rakyat Malaysia semua kan. Apa yang saya lihat ada tidak disebut banyak dalam belanjawan ini kerana belanjawan ini juga mengambil semua orang kata pelan-pelan penjana, pakej-pakej rangsangan yang telah diumumkan. 4 pakej rangsangan tu ada memberi perhatian kepada PKS, seperti orang kata wage subsidy program, orang kata employee retention program untuk memastikan majikan terus menggaji pekerja tu ada terus disambungkan di dalam belanjawan 2021 ini. Okey, satu ataupun 2 minit lagi. Ada masa lagi. Saya ingat ada beberapa perkara juga yang tapi penting. saya nak sentuh satu, Julfitri. Kita bercakap tentang gig ekonomi, itu pun dimainkan dengan begitu hebat sekali dalam belanjawan 2021 ini. Tetapi ia melibatkan belia-belia terutamanya dalam gig ekonomi. Apakah prasarana yang disediakan oleh kerajaan itu mencukupi sebenarnya untuk memberi imej dan juga nafas yang betul-betul kukuh kepada belia menceburkan diri dalam gig ekonomi? Ya, saya ingat peruntukan dan tawaran yang sedia ada mencukupi. Cuma cabarannya adalah bagaimana kita nak tunjukkan belia ni kat mana mereka boleh dapatkan peluang-peluang tersebut. Sebagai contoh, bukan saja kita tunggu apa yang ditawarkan oleh kerajaan persekutuan. Saya lihat sebagai contoh kerajaan Selangor pun baru ni antara strategi utamanya adalah ekonomi digital. So bagaimana kita nak mereka boleh tap peluang-peluang yang ada selain daripada peluang-peluang seperti MDEC, kemudian ada banyak lagi. Kementerian Belia pun ada My Gig Economy, itu yang saya ingat kita kena rebut peluang. Dan akhir kalau boleh saya sebut adalah skim perlindungan sosial pekerja ini juga kita perlu perkukuhkan. Dan mungkin kita boleh ambil contoh seperti UK, dia ada sistem furlough yang memberikan perlindungan sosial kepada pekerja yang dibuang kerja. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Julfitri Johar. Terima kasih kepada Puan Farah kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini. Tak cukup sejam sebenarnya kalau kita nak bercakap tentang belanjawan 2021. Sebab itulah kami di Bernama juga menumpukan perhatian yang cukup serius sebenarnya untuk membawa isu belanjawan 2021 ini dalam semua program talk shows kita, kerana ini merupakan isu yang sedang dibincangkan di seluruh negara sebenarnya. Dan sesungguhnya lah kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan kita akan bersama lagi di ruang bicara dari masa ke semasa. Jumpa lagi. Assalamualaikum.